Teman wanita saya menuntut, berhenti menghantar wang kepada ayah awak yang sakit. Dia bukan tanggung jawab kita. Saya menjawab, awak betul tentang keutamaan. Kemudian saya berhenti membayar pinjaman pelajarnya. Saya telah menanggung kos selama setahun. Kutipan wang menghubungi telepon bimbitnya setiap 2 jam selama 6 minggu. Catatan asal. Saya, 31, lelaki, tidak pernah terfikir saya akan menulis ini, tetapi disinilah kita. Telah bersama teman wanita saya, 29, selama 2 tahun. Tinggal bersama kira-kira 8 bulan yang lalu. Keadaan baik-baik saja, Anda tahu, atau sekurang-kurangnya saya sangka begitu. Kemudian ayah saya didiagnosis menghidap kanser paru-paru tahap 3. Itu berlaku 6 bulan yang lalu, dan ia sungguh menyedihkan melihat dia menjalani rawatan. Kemoterapi setiap beberapa minggu, radiasi, semua perkara yang Anda lihat dalam film, tetapi lebih teruk kerana ia benar dan ia adalah ayah awak. Insurans membantu, tetapi sesiapa yang pernah menghidap kanser tahu bilnya sangat mahal. Deduktibel, bayaran bersama, ubat-ubatan, insurans tidak akan menanggungnya. Saya telah menghantarnya antara 800 dan 1.200 sebulan, untuk membantunya terus hidup memandangkan dia tidak boleh bekerja. Jadi malam tadi saya memindahkan wang kepadanya dan teman wanita saya masuk ke dalam bilik, melihat skrin telefon saya, seluruh wajahnya berubah. Serius? Sekali lagi? Kemoterapi ayah akan datang. Ubat antiloya tidak ditanggung. Dan berapa banyak kali ini? 900, dia ketawa. Bukannya ada sesuatu yang lucu. Ketawa jahat yang dingin itu. $900 untuk ayah awak. Sementara itu, kami makan ramen separuh minggu kerana awak dakwa kami muflis. Saya hanya merenungnya. Kami tidak makan ramen kerana berhenti. Berhenti sahaja. Dia duduk, bersilang tangan. Saya mahu awak benar-benar mendengar apa yang saya katakan. Ayah awak bukan tanggung jawab kita. Dia seorang lelaki dewasa yang membuat pilihan dalam hidup. Kita ada masa depan kita sendiri untuk difikirkan. Perut saya pening. Awak betul-betul nak habiskan simpanan kita untuk seseorang yang mungkin tidak akan berjaya? Awak kata tahap 3, kan? Itu bukan peluang yang baik. Aku tak percaya apa yang aku dengar. Dia ayah aku dan aku sepatutnya menjadi pasangan kau. Masa depan kau. Kami bincang tentang membeli rumah tahun depan. Ingatlah bahawa bayaran pendahuluan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Setiap dolar yang kau berikan kepadanya adalah $1 yang kita tidak ada untuk kita. Dia sakit. Dia memerlukan bantuan. Jadi, biarlah orang lain membantunya. Bukankah dia mempunyai adik-beradik? Bagaimana pula dengan keluarga besar? Kenapa semua ini jatuh pada kau? Kerana aku anaknya. Dia menunduk. Suaranya perlahan. Dengar cakap aku dengan teliti. Jika kau terus mengutamakan dia daripada kita, daripada masa depan kita bersama, hubungan ini akan berakhir. Aku sudah tidak lagi menjadi orang kedua dalam bel perubatan seorang lelaki yang nazak. Pilihlah. Sesuatu terlintas di fikiranku. Semuanya menjadi senyap dan dingin. Kau betul. Kataku. Dia mengelipkan mata. Apa? Kau betul tentang keutamaan. Aku perlu benar-benar memikirkan apa yang aku laburkan. Wajahnya tenang. Dia benar-benar tersenyum. Syukurlah. Aku tahu itu suka didengar. Tetapi kau perlu. Aku akan pergi berjalan-jalan. Saya capai jaket saya dan terus beredar. Berjalan-jalan selama berjam-jam hanya memikirkan apa yang dia katakan tentang ayah saya. Itu sudah selesai. Itu tidak boleh dimaafkan di situ, tetapi memikirkan segala-galanya, tentang wang, tentang apa yang telah saya bayar. Inilah perkara tentang teman wanita saya yang reledan. Semasa kami bertemu, dia mempunyai 67,000 dalam pinjaman pelajar, pinjaman swasta, kadar faedah yang teruk. Dia telah membuat bayaran minimum yang hampir tidak menyentuh prinsipal selama bertahun-tahun.
Kira-kira setahun yang lalu, mungkin 13 bulan, dia mengalami masalah hutang, menangis, mengatakan dia tidak akan pernah maju, akan membayar sehingga dia berumur 50 tahun. Saya memperoleh pendapatan yang lumayan sebagai pentadbir rangkaian. Dia bekerja dalam HR, memperoleh kira-kira 20.000 lebih rendah daripada saya. Saya rasa bersalah, jadi saya menawarkan diri untuk membantu sehingga dia boleh buat sementara waktu. Kami telah mengatur pengaturan ini di mana saya akan menanggung bayaran pinjaman bulanannya, $1.580, dan dia akan membayar balik saya secara beransur-ansur sebaik sahaja dia maju dari segi kewangan. Walau bagaimanapun, kami juga menuliskannya. Ia bukan seperti kontrak yang sah atau apa-apa. Hanya beberapa perkara. Kecuali dia tidak pernah membayar balik saya. Sekalipun, $1 pun tidak. Setiap bulan, $580 dari akaun saya ke akaun pemberi pinjamannya. Itu lebih daripada 7.000 selama 13 bulan. Dan sekarang dia memberitahu saya bahwa ayah saya yang sedang nazak bukan tanggung jawab kami. Apabila saya pulang ke rumah, dia menonton TV seperti tiada apa yang berlaku. Sudah melupakannya. Rasa lebih baik. Ya, jelas sekali. Sebenarnya. Kemas kini 1. Keesokan paginya, saya log masuk ke bank saya sebelum bekerja dan membatalkan pembayaran automatik kepada akaun pemberi pinjamannya. Baru sahaja menghentikannya. Pembayaran 13 bulan selesai. Tidak memberitahunya. Tidak membuat pengumuman. Hanya berhenti membayar. Dia tidak perasan untuk seketika. Pembayaran tidak perlu dijelaskan selama hampir 2 minggu. Memberi saya masa untuk benar-benar melihat semuanya. Beberapa hari kemudian, saya sedang mencuci pakaian dan menemui risit dalam seluar jeansnya. Sephora, $340 daripada 2 hari selepas dia memberi saya ucapan tentang makan ramen. Mula memberi perhatian. Jinmonya dipaparkan kepada umum. Dia tidak pernah menukar tetapan. Makan tengah hari bersama rakan-rakan, $75. Tiket konser $120. Kasut larian baharu $95. Semua dalam beberapa minggu lepas. Semua sambil memberitahu saya bahwa kami muflis kerana ayah saya. Hujung minggu itu dia mahu memesan makanan Thai. Kedai biasa kami berharga kira-kira $50. Bolehkah kita buat sesuatu di sini? Cuba jimat wang. Dia menjulingkan matanya. Jangan berdrama. Harganya $50. Awak beritahu saya bahwa kami muflis. Bahwa kami sedang makan ramen. Itu berbeza. Awak menghantar ribuan kepada ayah awak. 800, apalah. Pesan sahaja makanan. Tidak, saya sedap makan sandwich. Dia memandang saya seperti saya hilang akal. Kemudian mencapai teleponnya dan memesan juga. Menggunakan kad kredit saya. Dia telah menghafal nombor itu. Saya tidak berkata apa-apa. Nya mencatatnya. Pembayaran perlu dibayar pada hari Selasa itu. Pelanggannya cuba menarik dana. Ditolak kerana saya mengeluarkannya. Menjelang hari Rabu, telefonnya berdering. Saya berada di dapur. Dia berada di ruang tamu. Boleh mendengar semuanya. Hello. Ya, ini dia. Tunggu. Apa? Tidak. Pembayaran telah diproses. Saya apa maksud awak ia melantun? Jeda lama. Itu mustahil. Ia sudah automatik selama lebih setahun. Suaranya meninggi. Boleh tak awak jawab? Okey. Saya uruskan. Ya, saya faham ada yuran lewat. Dia meletakkan telefon dan segera menghubungi saya di tempat kerja. Terus berdering. Dia menghantar mesej. Hubungi saya sekarang. Kecemasan. Saya menunggu kira-kira sejam. Kemudian menghubungi semula semasa makan tengah hari. Ada apa? Bayaran pinjaman saya tidak berjaya. Ban kata bayaran automatik telah dibatalkan. Pelik. Awak ada buat sesuatu tak? Ya. Saya dah berhenti bayar pinjaman awak. Diam.
Lepas tu awak apa? Berhenti bayar. Awak kata kita perlu utamakan masa depan kita. Fokus pada apa yang penting. Saya setuju. Jadi, saya utamakan membantu ayah saya dan menabung untuk bayaran pendahuluan saya sendiri. Pinjaman awak bukan tanggung jawab saya. Awak dah gila ke sekarang? Awak kata ayah saya bukan tanggung jawab kita. Hutang awak juga bukan tanggungan saya. Nampak adil? Itu berbeza sama sekali. Aduh. Sebab saya teman wanita awak. Kita tinggal bersama. Kita sedang membina kehidupan dan dia ayah saya yang menghidap kanser. Ini gila. Awak betul-betul menghukum saya kerana bersikap jujur tentang kewangan kita. Tidak. Saya mengagihkan semula wang saya berdasarkan nasihat awak tentang keutamaan. Dia tercungap-cungap. Bilakah awak akan mengaktifkan semula pembayaran? Saya tidak. Maafkan saya. Saya tidak. Awak memperoleh 52,000 setahun. Awak boleh menampung pinjaman awak sendiri. Saya hampir tidak dapat menampung separuh daripada sewa rumah dan pembayaran kereta saya. Kemudian mungkin terlepas pembayaran Sephora sebanyak $300. Senyap sunyi. Awak memeriksa barang-barang saya, jumpa risit mencuci pakaian, tetapi jinmo awak awam, jadi itu memenuhi syarat untuk ditangkap. Awak memang seorang yang hebat. Mungkin, tetapi saya juga seorang yang hebat. Siapa yang memastikan ayahnya hidup? Jangan ragu untuk melaraskan bajet awak. Saya meletakkan telefon. Dia terus menghubungi saya. Menolak. Menelefon lagi. Menolak 3 kali lagi. Kenapa saya sampai di rumah? Dia menangis di sofa. Kali ini air mata mengalir. Saya tidak mampu membayar penuh. Saya akan mungkir. Kredit saya akan musnah. Sepatutnya saya fikirkan tentang itu sebelum menganggap ayah saya yang sedang nazak sebagai pelaburan yang buruk. Saya tidak bermaksud seperti itu. Jadi bagaimana maksud awak? Saya cuma kita perlu fikirkan tentang kita juga. Saya terfikirkan tentang kita selama lebih setahun semasa saya membayar hutang awak dan awak membeli tiket konsert. Itu saya yang memikirkan tentang kita. Kemudian awak suruh saya biarkan ayah saya mati sendirian. Saya tak pernah cakap macam tu. Awak kata mengutamakan dia adalah bodoh kerana peluangnya tidak baik. Apa nama awak tu? Apa yang awak mahu? Permohonan maaf? Tidak. Saya mahu awak tangani kematian awak sendiri seperti orang dewasa. Dia menukar taktik. Suara lembut mencapai tangan saya. Sayang, tolonglah. Saya minta maaf. Saya salah cakap. Saya tertekan dan meluahkan semuanya kepada awak. Bolehkah kita betulkan ini? Saya menarik tangan saya kembali. Pinjaman adalah masalah awak sekarang. Itu sudah selesai. Kemas kini 2. Panggilan bermula dalam masa seminggu. Pembantu pinjamannya, kemudian mengutip orang yang mereka upah beberapa kali sehari. Dia pulang dari kerja kelihatan keletihan. Telefon berdengung di dalam beg tangannya. Mereka menghubungi saya 6 kali hari ini semasa mesyuarat. Bos saya perasan. Jawab dan tetapkan pelan pembayaran. Saya tak mampu bayar jumlah penuh. Beritahu mereka apa yang awak mampu. Kemudian mereka mahukan bayaran penuh ditambah yuran lewat. Itu sekarang $640. Saya mengangkat bahu. Dia cuba menunjukkan hamparan bajetnya dengan semua yang diselahkan dalam warna yang berbeza. Lihat, selepas sewa, kereta, insurans, barangan runcit, saya negatif $300 sebulan. Walaupun tanpa bayaran pinjaman. Saya melihatnya. Anda ada Spotify Premium, Netflix, HBO dan Hulu. Itu seperti $50. Itu adalah keperluan. Bayaran kereta Anda ialah $480. Itu kereta yang cantik. Saya perlukannya untuk kerja. Anda bekerja di pusat bandar. Anda boleh naik bas. Saya tidak akan naik bas. Ada. Dia tidak muflis.
Dia cuma tidak mahu mengubah apa-apa. Kemudian dia mendapati ibu bapanya terlibat sekitar minggu kedua. Ibunya menelepon semasa saya sedang menyediakan makan malam. Anda terlalu mementingkan diri sendiri. Dia lemas kerana Anda. Dia lemas kerana dia mengeluarkan pinjaman sebanyak 67,000 dan tidak pernah membayar lebih daripada minimum. Anda berjanji untuk membantunya. Saya memang membantunya selama 13 bulan. Kemudian dia memberitahu saya bahawa ayah saya yang menghidap kanser bukan tanggungjawab kami. Jadi saya laraskan keutamaan saya. Dia juga bukan tanggungjawab awak. Dia orang dewasa. Apple takkan terlepas jauh. Saya rasa terima kasih kerana menghubungi saya. Ada makan malam di atas dapur. Awak akan menyesal bila dia tinggalkan awak. Tak sabar nak tunggu. Sebenarnya saya dah tutup telefon. Dia telefon balik. Saya sekat nombor itu. Teman wanita saya cuba benda loe bombing seterusnya. Boleh makan malam kegemaran saya guna duit runcit saya. Saya pakai pakaian dalam yang saya belikan untuknya, untuk persembahan hari Valentine sepanjang masa. Saya rindukan kita, katanya sambil meringkuk di sebelah saya. Boleh tak kita lepaskan semua ni? Lepaskan awak panggil ayah saya yang nazak membazir wang. Dia tersentak. Saya tak cakap macam tu. Awak kata mengutamakan dia berbanding masa depan kita adalah bodoh sebab kemungkinan dia akan terus hidup tak besar. Apa lagi yang awak nak panggil tu? Saya takut pasal duit pasal kita. Orang cakap benda bodoh bila mereka takut. Dan saya buat benda bodoh macam bayar pinjaman mereka selama setahun sementara mereka keluarkan 300 di Sephora. Dia bangun. Awak akan lepaskan semua tu? Awak akan bertanggungjawab atas pilihan awak? Saya memang begitu. Saya cuba, tapi saya tak boleh buat sendiri. Memang awak boleh. Jual kereta tu. Dapatkan yang lebih murah. Batalkan langganan. Berhenti makan di luar selalu. Awak ada pilihan. Awak cuma bencikannya. Awak betul-betul nak biarkan kredit saya musnah sebab ni? Saya tak buat apa-apa. Awak buat pilihan. Pilih yang lebih baik setiap minggu untuk kutipan. Panggilan tanpa henti setiap beberapa jam macam jam. Telefonnya berdering semasa makan malam, semasa menonton wayang, semasa dia tidur. Dia berhenti menjawab. Biarkan sahaja panggilan itu kemil suara. Mereka ugut tindakan undang-undang. Dia beritahu saya pada suatu malam. Tetapkan pelan pembayaran. Saya cuba. Mereka mahukan bukti kesusahan dan 3 bulan penyata bank. Berikan kepada mereka. Mereka akan nampak semua perbelanjaan saya. Ya, mereka akan nampak. Dia baling telefonnya ke seberang bilik, hentam dinding, skrin keretakan. Gembira sekarang? Inilah yang awak mahukan, kan? Lihat saya menderita. Tidak. Saya mahukan pasangan yang tidak menyuruh saya meninggalkan ayah saya. Sebaliknya, cari seseorang yang lebih mengutamakan solekan daripada keluarga. Saya tak percaya awak buat semua ni hanya dalam satu perbualan. Satu perbualan di mana awak tunjukkan siapa diri awak sebenarnya. Saya cuma percayakan awak. Kawan baiknya muncul sekitar minggu ke-5. Baru muncul di apartmen. Awak perlu betulkan ni. Tidak, saya tak perlu. Dia semakin berantakan. Tak boleh tidur. Serangan panik di tempat kerja. Kreditnya jatuh 60 mata. Kalau begitu dia patut bayar pinjamannya. Dengan wang apa? Wang yang dia belanjakan untuk makan tengah hari dan konsert. Wang hasil penjualan kereta mahal itu. Wang yang dia akan dapat jika dia hidup mengikut kemampuannya yang sebenar dan bukannya kemampuan yang saya subsidi. Awak menghukumnya kerana bersikap jujur. Dia jujur tentang siapa dirinya. Saya jujur tentang apa yang saya sanggup danakan. Ini penderaan kewangan. Saya sebenarnya ketawa. Penderaan kewangan ialah saya membayar hutangnya sementara dia memanggil ayah saya yang menghidap kanser sebagai pelaburan yang buruk. Apa yang saya lakukan dipanggil sempadan. Dia pergi.
Memberitahu teman wanita saya bahwa saya toksik dan dia perlu keluar. Kemas kini ketiga. Menjelang minggu ke-6, teman wanita saya seperti orang yang tidak berguna. Kutipan wang telah menjadi seluruh hidupnya. Entah bagaimana mereka dapat nombor tempat kerjanya. Mereka akan menghubungi dari nombor yang berbeza supaya dia tidak dapat menyekat semuanya. Pagi, petang, hujung minggu. Tidak henti-henti. Skor kreditnya jatuh lagi 40 mata. Memohon pinjaman penyatuan. Ditolak. Cuba membiayai semula. Ditolak. Ibu bapanya membantu dengan bayaran sebulan. Tetapi itu sahaja. Dia pulang ke rumah pada suatu hari dan hanya berdiri di ambang pintu sambil menangis. Saya tidak boleh buat macam ni lagi. Saya mendongak dari komputer riba saya. Okey. Itu sahaja. Okey sahaja. Apa yang awak mahu saya katakan? Bahawa awak akan membantu saya supaya kita akan menyelesaikan sesuatu ini bersama-sama. Kita tidak bersama dalam hal ini. Awak menjelaskannya apabila awak menyuruh saya meninggalkan ayah saya. Saya memohon maaf. Tidak. Awak kata awak minta maaf kerana saya kecoh. Perkara yang berbeza. Dia mengelap wajahnya. Saya tidak mampu tinggal di sini lagi dengan bayaran pinjaman dan yuran kutipan. Saya perlu berpindah balik bersama ibu bapa saya. Mungkin bijak. Itu sahaja yang awak nak katakan. Apa yang awak mahu? Simpati. Awak yang mencipta ini. Awak yang mencipta ini. Awak yang memutuskan hubungan saya. Saya berhenti membayar hutang yang bukan milik saya. Awak enggan menukar perbelanjaan awak. Kami berdua membuat pilihan. Dia menggigil. Saya benci awak. Ya, saya perasan. Dia berpindah beberapa minggu kemudian. Ibu bapanya datang dengan truk pada hari Ahad. Ayahnya tidak mahu memandang saya. Ibunya merenung tajam kematian saya sambil membawa kotak. Teman wanita saya mengambil barang-barangnya dari kawasan umum. Pembuat kopi, bantal guling, rak buku, meninggalkan kuncinya di kaunter. Saya harap ayah awak mati sendirian, katanya sambil berjalan keluar. Dan saya harap awak belajar budget. Pintu dihempas kuat. Kawan baiknya menghantar mesej malam itu. Harap awak gembira. Dia hancur. Disekat. Ibunya menelefon dari nombor baharu. Awak akan masuk neraka atas apa yang awak lakukan. Sekat itu juga. Kemas kini terakhir. Sudah beberapa bulan sejak dia berpindah. Apartemen itu tidak terasa kosong. Ia terasa bersih. Seperti saya telah menyingkirkan sesuatu yang toksik. Ayah saya selesai kemoterapi terakhirnya. Beberapa minggu yang lalu. Imbasan menunjuan tumor mengecut dengan ketara. Doktor optimis dengan berhati-hati. Dia masih lemah. Masih pulih. Tetapi dia masih hidup dan saya berada di sana untuk semua itu kerana saya mempunyai wang untuk berada di sana. $580 yang saya belanjakan untuk pinjamannya. Separuh lagi untuk ayah saya. Separuh lagi untuk simpanan sebenar untuk bayaran pendahuluan. Sekarang saya dapat menyimpan kira-kira 9,000. Belum ada wang rumah lagi, tetapi sudah sampai ke sana. Bekas kekasih tinggal di ruang bawah tanah ibu bapanya nampaknya. Didengar melalui rakan-rakan bersama. Mau menyebelahi saya selepas mendengar semuanya. Dia masih menguruskan kutipan. Masih mengelak panggilan. Ibu bapanya membantu tetapi mengenakan bayaran sewa rumahnya. Yang sejujurnya nampak adil. Dia cuba menghubungi saya sekali. Mungkin 6 minggu selepas berpindah. Email yang panjang tentang bagaimana dia telah merenung dan menanggung trauma kewangan daripada membesar dalam kemiskinan. Bagaimana dia memproyeksikan pemikiran kekurangannya ke dalam hubungan kami. Terapi bercakap untuk saya salah tetapi tidak akan mengatakannya. Dipadam tanpa membalas. Kawan baiknya cuba sekali lagi. Menunggu di tempat. Diletak kereta bangunan saya untuk menyerang hendap saya selepas waktu kerja. Dia sedang menjalani terapi sekarang. Sebenarnya menguruskan hal-halnya. Dia mahu awak tahu. Bagus untuknya.
Dia masih sayangkan awak. Dia sayangkan akaun bank saya. Itu tidak adil. Dia memberitahu saya bahwa ayah saya yang sedang nazak tidak berbaloi untuk dilaburkan kerana peluangnya tidak baik. Kemudian dia mengharapkan saya terus membayar hutangnya. Awak beritahu saya apa yang tidak adil. Dia tiada jawapan. Masalahnya, saya tidak marah lagi. Cuma letih. Penat dengan orang yang mahukan semua manfaat perkongsian tanpa melakukan sebarang perkongsian sebenar. Yang mahu masalah mereka diselesaikan tetapi tidak boleh mengendalikan masalah orang lain. Ayah saya bertanya tentangnya minggu lepas. Saya memberitahunya bahwa kami putus tetapi tidak tahu mengapa. Apa yang berlaku? Dia bukan seperti yang saya sangkakan. Dia mengangguk. Anggukan ibu bapa yang penuh pengertian itu. Ibu awak dan saya membesarkan awak untuk datang kepada keluarga. Kadang-kadang awak mendapati orang lain dibesarkan dengan berbeza. Ya, sangat berbeza. Belum berpacaran lagi. Tidak berminat. Betulkah? Sesuai. Apartemennya tenang. Menghabiskan hujung minggu dengan ayah saya semasa dia pulih. Membantunya makan. Memandunya ketemu janji. Menonton baseball di sofanya. Tempoh tadi, jiran-jirannya singgah dengan kaserol. Balu. Mungkin lewat 50 N. Wanita yang baik. Selepas dia pergi, ayah memandang saya begini. Apa? Tiada apa-apa. Cuma awak anak yang baik. Lelaki yang lebih baik daripada saya pada usia awak. Awak buat baik-baik saja. Saya serius. Bukan semua orang akan memilih cara awak. Itu sebenarnya bukan satu pilihan, tetapi memang begitu. Dan saya akan membuatnya lagi setiap kali. Pinjaman pelajar bekas kekasih saya adalah masalahnya sekarang. Panggilan kutipan adalah runut bunyinya. Kredit yang rosak adalah akibatnya. Dia menghabiskan setahun hidup di luar kemampuannya dengan wang saya sambil menghakimi saya kerana memastikan ayah saya terus hidup melalui kanser. Kadang-kadang saya terfikir tentang apa yang dia katakan, tentang ayah saya mungkin tidak berjaya, tentang kemungkinannya yang buruk. Kemudian saya terfikir tentang imbasan terbarunya, tentang dia ketawa pada jenaka bodoh, tentang dia masih hidup. Dia salah tentang kemungkinannya, salah tentang banyak perkara. Tetapi dia betul tentang satu perkara. Keutamaan penting. Dan saya gembira kerana memilih keutamaan saya. Tiada penyesalan.